Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kumpulan BGS 217, kumpulan Infinity Squadron untuk sesi pembentangan pra-projek kumpulan anda. Okey, untuk maklumat anda, guru penilai yang akan menilai pembentangan anda pada hari ini adalah saya, Cikgu Hasnan Salim, dan sekiranya ada beberapa guru penilai yang akan masuk dalam tempoh 2-3 minit nanti, mereka juga akan turut serta menilai kumpulan anda lah. Okey. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan wakil kumpulan BGS 217 untuk memulakan pembentangan anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada guru penilai, guru-guru penasihat serta rakan-rakan seperjuangan sekalian kerana hadir pada pembentangan hari ini. Kami dari kumpulan Infinity Squadron ingin membentangkan tentang ahli geologi atau lebih dikenali sebagai ahli kaji bumi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. ID kumpulan kami adalah BGS 217, ketua kami Ahmad Ishraq Azim, penolong ketua Sukobon, setiausaha iaitu saya Nur Syamimi Auni binti Suhaimi, bendahari Nofarisha Nabila, ahli-ahli jawatan kuasa Alia Batrisha Ravin anak lelaki Subrana dan Siti Norafika. Objektif ibu kami adalah untuk memberi pemahaman tentang latar belakang kerjaya sebagai seorang ahli geologi. Cara ini kami dapat mendedahkan tentang kerjaya profesional yang jarang dibicarakan. Selain itu, orang lain dapat mengenal pasti minat dan kecenderungan kerjaya ini. Dapat membantu untuk mengenal potensi diri dan upaya untuk menjadi ahli geologi. Seterusnya, bagi pembaca ibu ini, kita dapat mendorong rakan-rakan untuk membina cita-cita tinggi, membentuk jati diri dan semangat untuk belajar bersungguh-sungguh dalam pembelajaran. Selain itu, ibu ini juga dapat menjadi sumber rujukan untuk generasi muda yang akan datang. Sasaran ibu ini adalah kepada pelajar sekolah menengah khasnya tingkatan 2 dan 4. Ahli kelab pembimbing rakan sebaya dan ibu-ibu dan penjaga. Serta organisasi kumpulan kami adalah Puan Nora Ima, Guru Penasihat SK Puncak Alam, Puan Siti Zubaidah binti Taha, Guru Penasihat SMK Sultan Abdul Samad, Puan Cheng, Guru Penasihat SMK Seri Serdang, Puan Nur Hayati binti Muhammad Yusof, Guru Penasihat SMK Sungai Kertas. Skop tugas. Untuk membuat ibu ini, kami telah mengagihkan skop tugas kepada setiap ahli kumpulan. Ahmad Ishraq Azim ditugaskan untuk menganalisis dan menilai semua maklumat-maklumat yang diberikan oleh ahli kumpulan, serta mendorong semua ahli kumpulan untuk menyiapkan tugasan mereka. Sukobon ditugaskan untuk membuat rumusan keseluruhan projek serta membantu ketua pasukan. Syamimi iaitu saya ditugaskan untuk mencari skop tugasan serta menganalisis semua maklumat yang diberi oleh ahli kumpulan sebelum diberikan kepada ketua. Tugas Nofarisha adalah mencari bahan tentang skop tugas kerjaya dan menetapkan sasaran projek ini. Tugas Alia Batrisha adalah menentukan impak projek yang dijalankan dan membuat penerangan ringkas mengenai projek. Tugas Ravin anak lelaki Subramaniam menyediakan maklumat tentang risiko dan cabaran kerja serta menyediakan pengenalan
pengenalan kerjaya pilihan. Tugas Siti Norafika adalah menyediakan maklumat. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Setiausaha. Ya. Terima kasih kepada Setiausaha. Sekarang ni tugas saya pula untuk membentangkan slide ini. Penerangan ringkas projek ini. Geologi merupakan sains dan kajian mengenai bumi, komposisi, struktur, bentuk fizikal, sejarah dan proses pembentukannya. Kami boleh kerjaya sebagai ahli geologi kerana ianya jarang diperkatakan. Ia tidak popular seperti kerjaya doktor, jurutera ataupun arkitek. Kami ingin memberi informasi bahawa kerjaya ini juga sama penting seperti kerjaya profesional yang lain. Ahli geologi secara langsung atau tidak langsung telah menyumbang kepada pembangunan ekonomi serta menjamin keselamatan masyarakat dan alam sekitar. Kami yakin dengan tajuk yang dipilih kerana kami ingin memberitahu kepada umum bahawa kerjaya ini adalah salah satu bidang yang sama penting seperti kerjaya profesional yang lain tetapi jarang dibicarakan di peringkat sekolah. Kajian-kajian yang dibuat oleh ahli geologi banyak memberi sumbangan kepada kemajuan negara. Perancangan kami dalam menyiapkan ibu ini ialah kami akan membahagikan tugasan kepada setiap ahli kumpulan dan membuat perbincangan dari semasa ke semasa. Semua ahli kumpulan bebas untuk memberikan idea dan pendapat. Kami menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Meet sebagai medium perbincangan bersama ahli kumpulan. Ibu ini akan dapat diakses oleh semua pelajar internet sebagai rujukan pelajar, guru dan semua lapisan masyarakat. Sebagai sumber info, kami akan melayari Google dan YouTube untuk maklumat yang berkaitan, merujuk buku-buku ilmiah di perpustakaan dan meminta pandangan dan pendapat daripada ibu bapa dan guru-guru. Impak projek kami terdiri daripada 4 orang, 4 golongan iaitu individu. Individu dapat mengenal potensi diri dan keyakinan untuk menjadi ahli geologi di Malaysia. Yang kedua sekolah dapat melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dan komited untuk membina ilmu kerana mereka telah mempunyai matlamat yang jelas untuk memilih kerjaya yang diminati. Yang ketiga ialah masyarakat. Memandangkan ibu ini dapat diakses melalui online, semua lapisan masyarakat dapat mengenal tugas seorang ahli geologi dan kepentingannya kepada negara. Keempat, impak projek kepada negara. Dapat membantu negara untuk melahirkan lebih ramai ahli geologi sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi serta menjamin keselamatan masyarakat dan alam sekitar. Harapan kami dalam menyiapkan projek ini, kami berharap ibu ini dapat memberi idea dan pemahaman tentang kerjaya yang terdapat di Malaysia. Semoga rakan-rakan khasnya mendapat manfaat tentang kelebihan dan cabaran untuk menjadi ahli geologi dan membuat persediaan awal untuk mencapai cita-cita tersebut. Projek ibu ini telah memberi peluang kepada kami untuk bekerja dalam kumpulan, mencari idea bersama-sama dan berbincang untuk mendapatkan objektif yang telah ditetapkan. Kami berharap semangat ini dapat diterapkan dalam kehidupan harian kami sebagai seorang pelajar, sekaligus mendidik kami untuk lebih berjaya apabila memasuki alam kerjaan nanti. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan BGS 217 dengan tajuk ahli geologi ataupun kaji bumi. Okey, baik. Komen daripada pihak saya. Pertama, slide yang diberikan okey sebenarnya, tak ada masalah. Cuma grafik ataupun penggunaan slide ni agak kurang cantik, kurang baik kerana kamu menggunakan latar belakang oranye dan oranye tersebut dimatchingkan dengan warna hitam teks yang mana ia menyebabkan tidak berlaku kontra. Okey, tak berlaku kontra. Jadi susah nak baca. Okay, itu yang pertama. So tolong perbaiki perkara ini. Okey, maksudnya dari segi penggunaan latar belakang tu sangat penting. Okey, biar kontra. Kalau hitam mesti lawannya dengan yang cerah. Okey, sebab oranye yang kamu guna ni oranye yang gelap, yang bukan cerah macam kuning tu, tapi oranye yang gelap. Maknanya kalau udahlah warna hitam berlawan pula dengan yang oranye macam ni, maka ia boleh menenggelamkan menenggelamkan kamu punya tulisan tu lah. Okey, itu pertama dari segi grafik. So kena perbaiki.
Okay, design tu biar yang lebih cantik lagi lah. Ada banyak lagi yang boleh diguna pakai. Okay, yang grafik-grafik gambar apa tu semua saya tak ada masalah dengan benda tu. So okay saja. Okay, so kita pergi kepada objektif. Sila tunjukkan objektif. Okay, tunjukkan objektif. Baik, objektif kamu saya tak ada masalah dengan objektif yang diberikan. Cuma kena perlu di highlightkan objektif yang lebih utama. Sebagai contoh, memberi pendedahan dan maklumat. Memberi pendedahan dan maklumat apa sebenarnya? So, kena tulis kat situ dengan lebih terang, dengan lebih jelas lagi. Okay? Walaupun ada penerangan yang kamu tulis kat atas tu, tapi dari segi susun atur yang cantik, seelok-eloknya yang utama, dia punya key point utama tu letak di atas ataupun dijadikan sebagai key point saja. Penerangan tu kamu tak payah jelaskan, macam memberi pemahaman latar belakang tak perlu dijelaskan. Itu kamu boleh terangkan melalui lisan saja. Tapi yang pentingnya ialah poin contoh, memberi pendedahan dan maklumat awal kepada para pelajar tentang kerjaya seorang ahli geologi. Itu yang macam itu yang kita nak sebenarnya. Cukup. Nombor 2, mengenal pasti minat dan kecenderungan pelajar terhadap kerjaya ini. Cukup. Yang lain tu tak perlu pun tak apa. Itu hanya kamu buat pembentangan secara lisan dah cukup dah sebenarnya. 3, membina daya dorongan. Dorongan apa? Tak jelas. So objektif tu kena jelas dan berfokus supaya senang untuk digunakan sebagai kita nak ukur. Okay? Menjadi bahan rujukan pembelajaran apa? Kepada siapa? So benda-benda macam tu kena dijelaskan lagi. Kena highlightkan lagi. So sebab tu saya kata kalau tak ada penerangan-penerangan yang kamu nyatakan pun tak ada masalah sebab boleh diterangkan dengan lisan. Sebab kalau orang lain baca, okay, orang lain baca di luar, tak dengar kamu punya penerangan, pembentangan, orang dah boleh faham maksudnya kalau benda tu dijelaskan dengan nyata dalam poin-poin tersebut lah. Okay, so dari segi objektif tu kena tambah baik lagi, kena murnikan lagi. Okay, next, sasaran. Sasaran, okay, nampak tak kenapa susah nak dibaca? Sebab grafik kat belakang je, maksudnya slide tu tak kontra. Sebab kamu gunakan semua warna oren sebagai tema, jadi banyak masalah kepada kita nak membaca. Okay, sasaran pelajar sekolah menengah khasnya tingkatan 2 dan 4. Okay, okay, tak ada masalah. Yang itu sasaran tu sebagai saya okay dah. Okay, cuma tak perlu penjelasan macam tu, tak perlu ada pun tak apa. Kalau ada pun minta di permudahkan ataupun key point saja. Cantik. So tak adalah dia melirik macam karangan, tak perlu. Nama pun kita buat pembentangan sebenarnya. Ahli kelab pembinakan sebaya. Okey. Boleh, tak ada masalah. Ibu bapa penjaga. Ibu bapa penjaga dapat memberikan sokongan moral dan mengenali potensi anak-anak mereka. Okey, bolehlah, tak ada masalah. Cuma kena lebih diperjelaskan lagi kenapa kamu meletakkan ibu bapa sebagai sasaran kamu. Kena lebih jelas. So, 3 ni, kalau kamu kata nak jadikan 3 ni sebagai sasaran kamu, kenapa pentingnya mereka ni dijadikan sasaran ibu ini? Apa signifikannya benda tersebut? Ibu tersebut kepada 3 golongan ini. Itu kena lebih spesifikkan lagi. Okay, next adalah carta organisasi. Nampak? Carta organisasi kamu jadi tak lawa, jadi tak cantik, jadi tak tersusun sebab penggunaan slide, design slide dia yang tak beberapa cantik lah. Okay, dan kalau kamu nak buat kotak, pastikan kotak tu kotak yang fill dengan warna yang berbeza. Kalau macam ni kamu buat transparent macam ni, maka tu yang jadi macam tu. Kalau kata kamu setiap kotak tu, latar belakang kotak tu adalah warna putih, so akan lebih jelas lah, lebih nampak lah. Dan susunan tu juga perlulah buat dengan lebih baik lagi. Saya nampak macam cacah marbar sikit. Okay. Mana yang perlu huruf besar, mana yang huruf kecil, mana yang perlu dalam kotak, mana yang perlu luar kotak. Okay. Ada benda yang kamu boleh sekalikan, ada benda yang kamu kena asingkan. So benda-benda macam tu kena diperhalusi lagi. Kalau macam ni dia macam tu lah. Kita nampak memang tak cantik, saya rasa. Memang kalau saya boleh bagi makan, memang saya nak bagi makan serendah-rendahnya lah. Sebab nampak tak berapa ceria. Kita nak tengok pun macam malas nak baca. Macam tu lah. Susun atur dia tak berapa cantik. Kita tengok betul-betul balik. Carta yang macam mana yang lebih cantik. Rujuk balik guru penasihat kamu. Okay, next. Skop tugas. Betul, skop tugas.
skop tugas, okey, tak ada masalah. Memang jelas yang setiap orang ada peranan masing-masing. Ini okey, saya kena pujilah. Memang cantik sebab memang setiap orang akan nampak dengan jelas skop tugas masing-masing. Okey. Next, penerangan ringkas. Okey, penerangan ni memang kena ubah ataupun bukan kena ubah, kena tambah baik lagi. Terutama dari segi yang kamu nak, saya faham kamu nak terangkan apa itu geologi. Tak ada masalah. Cuma kena lebih ringkaskan lagi. Geologi ni apa? Orang kata okey, geologi sama dengan apa-apa apa, cukup. Ni tak payah terangkan sepanjang-panjang benda tu sebab kita bukan, saya sebagai penilai nak tengok apa perancangan kamu dalam melaksanakan e-book ini. Okay, so kita nak tahu apa yang kamu rancang, bila nak laksanakan, berapa lama, bila siap, apa yang kamu akan buat, dengan siapa kamu mendapatkan maklumat, siapa orang-orang yang kamu akan menembual, lepas tu apa yang akan berlaku dan sebagainya. Itu yang kita nak sebenarnya dalam penerangan ringkas. Okay, kami yakin dengan tajuk di bila kalian ingin memberitahu kepada semua umum bahawa kerjaan adalah satu bidang yang sama penting. Okey, tak ada masalah yang itulah, cuma perlu diringkaskan lagi. Okey, perancangan ibu ni membahagikan tugasan. Kamu dah nyatakan tadi, okey, tak ada masalah. Betul, buat dalam bentuk point supaya lebih jelas. Okey, menggunakan WhatsApp. Okey, perbincangan. Saya just tak nampak. Okay, nampak, sorry. Sebab nampak bila kamu tak susun dengan cara yang lebih baik, saya tercari-cari mana benda yang saya nak tengok. Okay, so sumber info ialah Google sahaja dan YouTube. Okay, merujuk buku ilmiah dan minta pandangan ibu bapa dan guru. Kamu tak ada personalia yang boleh dirujuk? Ada tak personalia? Maksud personalia, ada tak orang yang memang bekerja sebagai ahli geologis? Kalau ada, dapatkan. Cuba dapatkan orang yang boleh dijadikan sebagai personalia. Maknanya saya lebih suka kamu gabungkan pencarian di Google, pembacaan buku, jurnal dan juga adanya personalia yang memang terlibat dalam kerjaya tersebut. Itu lebih cantik supaya kamu akan lebih terdedah dan dapat lebih maklumat yang lebih real daripada orang tersebut. Okay? Cubalah dapat carikan kalau boleh. So supaya lebih cantik lagi. So tak adalah maklumat kamu tu copy paste saja daripada buku, copy paste je daripada Google. So nampak copy paste tu sangat. So kalau dapat maklumat daripada temu bual personalia ke apa, dia lebih cantik. So kamu akan dapat real situation, real case daripada mereka. So nanti boleh banyak perkara yang kamu akan pelajari nanti. Okay. Next, impak. Impak dah okey dah, tak ada masalah. Cuma itulah, tolong susun aturkan slide ni dengan lebih cantik lagi. Okay. Ni banyak sangat space lah, betul ada yang tu lah, banyak sangat perkataan pun tak berapa cantik. Okay. Dapat diringkaskan, dapat dicantikkan, insyaAllah tak ada masalah. Susun atur. Siapa yang buat slide ni sebenarnya? Saya. Isyraf. Okay, lelaki. So faham lah. Saya faham lah lelaki punya kerja macam mana. Okay. Tapi bagaimanapun itu bukan alasan untuk kamu ambil sambil lewa. Okay. Kena dicantikkan lagi bab macam ni lah. Okay. Sebab tu adanya orang kata pembahagian tugas. Kadang-kadang bahagi tugas pun dapat membantu orang kata memberi impak yang lebih baik kepada slide ini. Okay, harapan okey. Harapan ni dah cantik, dah okey dah, tak ada masalah. Cuma macam saya kata tadi lah, cuba ringkaskan, dapatkan yang betul-betul key point dia. Apa yang kamu harapkan dengan adanya e-book ini? Dengan adanya e-book ini, hampir 30% daripada pelajar sekolah kami akan berminat untuk menjadi ahli geologi. Itu yang kita nak, itu yang berfokus dan betul-betul kita nak daripada penghasilan e-book ini. Okay. Sebab yang kamu sediakan ini okey dah, tapi terlalu luas. Terlalu luas. Okay. Memang memberi pemahaman kerjaya tak ada masalah. Okey, boleh je, tak ada masalah. Cuma skopkan dia, fokuskan dia kepada level sekolah, level kamu. Sebagai seorang pelajar, daripada e-book ini apa yang kamu harapkan? Dapat menimbulkan minat tentang kejayaan ini, dapat memberikan pencerahan kepada ramai orang tentang kelebihan kejayaan ini, dapat membuka minda rakan-rakan supaya so dalam bentuk point cukup.
Itu dah cantik, tak perlu kita huraikan dalam bentuk ayat yang panjang-panjang macam ni. Sebab saya faham kamu pun akan tak nak baca sangat pun. Kalau cikgu-cikgu kamu bentangkan apa-apa sekalipun dalam bentuk point yang banyak, yang ayat macam ni. Bukan nak baca pun. Nak tengok yang point supaya dapat dijelaskan dengan lebih cepat dan lebih dipahami lah. Okay? Okay, so itu ada lagi harapan. Okay, so itu je yang saya boleh katakan. Itu antara komennya. Saya boleh katakan saya berpuas hati dengan projek kamu ini. Cuma saya boleh luluskan projek ini, tak ada masalah. Tapi dengan syarat kena buat beberapa pindaan. Okay, pindaan dari segi slide dia, lagi segi susun atop, semak balik ejaan, semak tata bahasa, semak tanda bacaan dan sebagainya. Kena buat semakkan balik. Okay, tapi projek ni saya boleh luluskan dan bagi kamu, orang kata bila saya kata luluskan tu maknanya kamu dah boleh mulakan lah untuk cari maklumat dan sebagainya. Cuma slide ini perlu ditambah baikkan lagi sebab perlu dihantar kepada saya. Okay, slide yang telah dibaiki, telah diperbaiki, telah ditambah baik, perlu dihantar kepada guru penasihat kamu. Guru penasihat akan hantar slide ini kepada saya untuk saya buat semakan akhir. Okay, lepas tu dalam masa yang sama juga guru penasihat kamu akan serahkan, akan berikan kamu link sinopsis untuk diisi oleh setiausaha. Setiausaha akan isi dan selesailah, tak ada masalah. So lepas tu kamu boleh teruskan dengan projek kamu sehinggalah siap, sehinggalah waktu penghantaran akhir nanti, dokumentasi dan sebagainya. Okay, so saya rasa di pihak saya itu sahaja. Saya ucapkan terima kasih kepada kamu kepada anda semua kerana sudi untuk hadir pada sesi pembentangan pada hari ini. Okay, saya ucapkan tahniah atas kerjasama yang diberikan dan saya harap anda semua dapat laksanakan apa yang telah diberi komen tadi dengan sebaik mungkin dapat diperbaiki. Okay, so diharapkan projek kamu dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin lah. Okay, baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.